Okey, sekarang ni kita nak masukkan komponen kita dekat dalam board sebelum kita nak solder. So sini saya nak kongsikan satu alat ya untuk kita bendkan komponen kita, untuk kita bengkokkan kaki dia. So kita ada beberapa lubang kat sini, macam longkang kat sini. So ukuran yang tertentu sesuai dengan kita punya pad yang ada pada kita punya PCB. So saya gunakan yang paling kecil sekali. So kita akan letak macam ni. Alright. Kemudian kita bengkokkan kaki dia, kiri dan kanan. Alright. Okay. So bila kita gunakan alat macam ni, so kita punya bending kaki komponen kita tu akan lebih sekata lah, lebih sama So kita masukkan dekat kita punya PCB. Resistor ada polariti tak? Okey. Resistor tak ada polariti. Okey. So kita dah masukkan. Kemudian kita ambil komponen lain dan kita buat perkara yang sama. Okey, kita bendkan. Okay. So kita dah ada dah ni. So kita masukkan kita punya komponen. Okay. So kalau kita perhatikan macam saya masukkan ni, okey. Bila kita letak komponen yang melibatkan perintang macam ni, seeloknya kita kena pastikan dia punya kod warna dia sama. Contohnya macam ni, kita perhatikan perintang R1. R1 dia punya tolerance dia tu dekat belah kanan, tapi R2 tolerance dia dekat belah kiri. Okey. So benda tu tak sekata. So sebaiknya kita selaraskan. Kita selaraskan bagi sama supaya kita punya susunan komponen kemas. Okay. So kita keluarkan balik. So kita akan susun balik. Okey. Akan ada berlaku ni tak? Tidak boleh fungsian ke, kerosakan ke kalau terbalik? Tak ada masalah. Sebab perintang kita tak ada polariti. So kalau terbalik pun tak ada masalah. Cuma ni adalah kita nak bagi kita punya PCB nampak kemas. So kita susun dia ikut susunan yang seragam supaya kita punya PCB nampak teratur, nampak bersih, nampak kemas. Okey, so macam ni. So semua tolerance dia dekat sebelah kiri. Kat sebelah kiri. Right. So lepas kita letakkan komponen ni, so kita ambil kita punya masking tape, koyak sikit. Okey. So ni, so kita boleh tapekan dia, pastikan dia rapat. Kemudian kita tapekan dia supaya dia tak bergerak semasa kita nak solder nanti. Okay. So untuk kaki komponen ni saya tak bengkokkan, saya kekalkan macam ni sebab kalau kita terlampau bengkok nanti masa kita nak potong nanti dia jadi tak cantik. So kita tegakkan saja sebab kita dah ada masking tape yang pegang kita punya komponen, so dia tak akan bergerak. Alright. Okey, so macam tu. Okey. So kita punya komponen 4 resistor ni dah ready untuk kita solder. Okay, sebelum kita nak solder, kita kena kita boleh buat beberapa perkara lah untuk memastikan proses soldering kita itu lancar. So antaranya kita boleh pastikan kita punya solder lead kita dalam keadaan bersedia. So kita bersihkan dulu. Okay, sama ada menggunakan sponge basah ataupun menggunakan kita punya tip cleaner ni. Tip cleaner ni tip cleaner yang jenis
copper, besi something macam tu lah. Ataupun kita boleh gunakan span basah. Span basah pun kita boleh gunakan. So kita pastikan kita punya hujung solder tip kita dia berkilat elok. Alright. So berkilat elok. Okay. So barulah kita mulakan proses soldering. Untuk yang ada soldering stand, untuk yang ada soldering stand, macam ni, sebagai contoh macam ni. Untuk siapa-siapa yang ada soldering stand macam ni boleh guna. Boleh guna. Okey, untuk siapa-siapa yang ada soldering stand macam ni boleh guna. Okey, ataupun ada PCB clamp. Okey, PCB clamp. Alright. Boleh guna. Kalau tak ada, tak apa, guna je kaedah yang mana yang awak rasa selesa. Okey. So saya nak cuba tak pakai benda ni. Saya nak letak je atas meja saya. Cuma pastikan meja awak tu dalam keadaan yang sesuai lah, yang rata, yang tak bergoyang. Okey. Ni tak bergoyang. Bila tak bergoyang barulah kita senang nak buat kerja. Alright. So kita cara kaedah untuk soldering adalah pertama sekali yang bergerak adalah kita punya ni. Okey. Kita punya soldering iron saja yang bergerak. So solder lead kita so untuk soldering, so yang bergerak hanyalah kita punya solder lead saja. Okey, solder lead bergerak, manakala kita punya soldering iron ni tetap pada tempat. Okey. So kita akan condongkan dia sedikit supaya tip yang panas ni kena pada bahagian kaki dan kena pada bahagian tapak pad. Kena pada kaki komponen dan kena pada pad komponen. Okey, so pad ni lah, pad yang bulat-bulat ni kita panggil sebagai pad. Manakala ini kaki komponen. Kaki komponen ni kita nak pastikan dia pun panas, pad pun panas. So bila pad tu panas, bila pad panas, kaki dia pun panas. So barulah solder awak akan cair sempurna. Dia akan melekat sempurna pada kaki komponen tersebut. Pada kaki komponen tersebut. So saya akan tunjukkan cara dia. So pastikan soldering iron kita dalam keadaan bersedia. Kita bersihkan dahulu. Kemudian so kita akan condongkan sedikit. Okay, kenapa kita condongkan? Sebab kita nak kena pada pad dan kena pada kaki. Lebih kurang 45 darjah macam tu. So kita letak sini, kena pada pad dan kena pada kaki, dan bawa solder lead dekat pada kawasan panas tu. Okey, kita bagi dia. So soldering iron saya tidak bergerak. Hanya yang bergerak adalah solder lead saya saja. Saya fit, saya bagi dia dengan kadar yang mencukupi. So saya tarik. Okey, saya tunjuk contoh yang kedua. So saya punya soldering iron condongkan bagi kena pada pad dan kena pada kaki. So saya bagi solder lead supaya dia cair, dan saya tengok bila dah cair elok saya angkat. Okey. Kalau kita nak cakap berkaitan dengan masa, so kat sini lebih kurang 3 saat lah. 1 2 3 saya bagi. Okey, mencukupi, dan kita tarik. Okey. Berapa lama nak letak dekat kaki dengan pad tu? Lebih kurang dalam 3 saat. 1 2 3 tarik. Okey. 1 2 3 tarik. Okey. Letakkan. Tarik ke atas. Letak. Kita tengok soldering iron saya tak bergerak. Solder lead timah saya saja yang bergerak. Angkat. Okey. Saya letakkan lebih kurang 1-2 saat. 1 2 3 letak, tarik ke atas. So itulah hasil. Okey. So tak terlalu banyak, tak terlalu sedikit. Okey. So kalau sedikit, kata kita rasa macam terlampau sikit sangatlah. Kita boleh panaskan semula dan bagi lagi timah. Itu angkat. Cairkan dulu 1 2, tarik. Kemudian. Okey. So itu hasil dia lah. Okey. So bila ada masking tape ni, komponen kita tak bergerak. Okey. So komponen kita tak bergerak. Alright. So tak apa ke ada ni. Ada lebihan dekat atas ni, tak ada masalah. Lebihan dekat atas ni adalah normal, cuma janganlah terlampau banyak. Jangan sampai dia short ataupun bersambung dengan kaki sebelah. Itu dah mencukupi. Jangan sampai dia short dengan kaki sebelah. Okay, untuk kita yang baru nak bermula soldering tu,
Yang penting tak bridging, tak short. Okey. Okey, macam ni. Okey. So kita boleh potong. So kita ambil cutter. So kita ada cutter kat sini. Okey, cutter kita. Cutter kita boleh beli kat mana-mana kedai. Cutter jenis ni lah, jangan terlampau besar sangat. Kalau besar sangat kita susah. Sebagai contoh macam ni. Ni terlampau besar. Okey. Ni terlampau besar. Kita akan beli cutter yang kecil. Besar ni bukan apa, kadang-kadang kita takut kita tak dapat nak kawal dia punya force, so menyebabkan komponen kita rosak. So kita guna yang kecil. So kita akan potong komponen kita dengan keadaan rata. So tinggi mana lebih kurang dalam 1 mm kot, 1 mm lah. Tapi yang penting dia selaras. Okay, lebih kurang 1 mm. 1 mm daripada PCB tu. Okay. Okay, macam tu. So kalau dah satu tinggi macam tu, yang lain pun tinggi macam tu jugalah. Okay. So masa memotong, hati-hati. Jangan terlampau dekat dengan mata. Dan jangan terlampau, orang lain pun jangan terlampau dekat. Jangan terlampau dekat. Sebab kita takut masa kita potong tu dia melantun kena mata. Okay. So pastikan sisa-sisa ni kita bersihkan. Alright. So macam tu. So kita dah siap dah untuk perintang. Okay. Alright. So kita akan solder komponen yang lain pula. Seterusnya saya nak solder kapasitor. So pastikan polariti dia betul. Kaki yang panjang adalah positif, kaki yang pendek adalah negatif. Yang dia juga ada label ni, putih ni ada label negatif, ni ada kaki bahagian negatif lah. Sebaliknya adalah positif. So dekat kita punya pad tu pun dah ada label. Ni positif kan. So kita letak ikut dia lah. Okay. Alright. So macam ni. Okay. So kapasitor ni bila kita masukkan, dia kebetulan dia agak ketat sikit. Jadi bila dia ketat, kita tak perlulah nak masking tape. Sebab kita gayanya dia macam tak bergerak kan. Okay. So saya nak letak komponen lain yang seangkatan dengan dia lah, ketinggian dia lebih kurang. So saya masukkan juga saya punya LED. So LED kaki yang panjang adalah positif. Kaki yang panjang adalah positif. So saya masukkan. Okay. Okay, kita nak susun warna dia kan, bagi menarik. So saya buat macam traffic light. Okay. Pastikan polariti betul. Okay. Okay, semak polariti betul ke tidak. Positif, negatif, positif, negatif. Panjang positif, pendek negatif. Okay. Kemudian kat sini, ni adalah LED untuk power supply. Kaki yang panjang positif maksudnya. Okey. Contoh macam LED ni dia bergerak. Dia bergerak. Jadi bila kita nak solder ni payah sikit. Jadi kita ambil masking tape untuk hold dia. Kita hold dulu. Kalau cara saya hold dulu macam mana pun. Hold dia, asalkan hold dia. Bagi dengan jangan jatuh je. Okey, bagi dia jangan jatuh sahaja. Okey. Kalau perlukan lagi, ambil lagi. Okay. Kalau kapasitor ni pun bergerak juga, kita apa juga dia, kita selotip juga dia dengan masking tape ni. Okay, kita selotipkan dia. Okay. Alright. So kita boleh solder kat bawah. Okay, untuk benda yang bergerak macam ni, kalau dia bergerak, ada risiko untuk bergerak lagi, masih ada bergerak. Sebab kalau kita nak masking tape dia dan pastikan dia berada dalam keadaan yang betul-betul, dua cara lah, dua kaedah. Satu, kita boleh masking tape dia betul-betul, bagi dia betul-betul rapat dan tak bergerak. Okey. Sebagai contoh, ambil masking tape ni, saya rapatkan betul-betul LED saya dan saya tape dia elok-elok. Ni pun boleh. So saya tapekan dia elok-elok bagi dia. Okey. Saya tape dia elok. Kapasitor ni pun sama. Saya tekan dia elok-elok. Okey, kemudian saya tapekan, saya lekatkan masking tape ni supaya dia kemas betul-betul kedudukan yang kita nak dia. Alright, okey.
Tapi kadang-kadang ada risiko juga bila kita dah tip macam ni, rupa-rupanya dia sengit. Sebab bila kita tutup macam ni, kita tak nampak macam mana dia. Mungkin dia sengit. So untuk mengelakkan berlaku kesilapan, selepas kita masking tape, semasa kita nak solder dia, macam biasa, sebelum solder, tengok tadi, masa saya nak rehatkan soldering iron saya letakkan, saya tiningkan dia. Saya tiningkan dia. Kemudian kita boleh kita bersihkan lah. Kita bersihkan soldering iron kita. Pastikan tak ada. Bersih. Baru kita solder. Ambil solder lead. So ni komponen kita. So kita akan solder. So untuk melibatkan komponen yang macam ni, yang ada risiko untuk berubah-ubah keadaan dia, so kita solder satu kaki dahulu. So letak kat sini, lebih kurang 1, 2, 3, letakkan, tarik. Letakkan, jangan solder yang satu lagi, solder sebelah saja dulu. Ambil komponen seterusnya, solder sebelah saja. So bila dia dah panas, so cepat je lah. Letak, sengit macam ni. Lepas tu pastikan kena kaki, kena tapak. Lepas tu letakkan solder lead, bagi secukupnya pada dia. So kita tarik. So letak, bagi solder lead, timah, tarik. Sebelah saja, sebelah saja. Tak, tarik. Ni pun sama, letak sengit, tarik. So kenapa solder sebelah saja? Kenapa solder sebelah saja? Sebab tak solder, sebelah lagi tak solder. Sebab kita takut ada berlakunya komponen yang sengit lah. So saya tarik komponen, saya tarik masking tape ni, saya simpan dulu, jadi boleh guna balik. So saya tengok komponen saya lurus ke tidak. Tak lurus juga, ada juga sengit-sengit sikit tu. So bila kita solder sebelah saja, mudahlah kita nak betulkan nanti. Kalau kita dah solder dua-dua belah, tapi masih sengit, itu agak sukar sikit kita nak betulkan. So mana yang sengit ni, contoh macam hijau ni. Hijau ni sengit sikit. Merah ni, tengok merah. Merah okey. Kuning tu pun ada sengit sikit. Capacitor okey. Capacitor okey. Ni dia pun ni okey. Hijau ni sengit. Hijau dengan kuning ada sengit sikit. So kita ambil soldering iron kita. Kita cairkan balik kaki yang hijau tadi, sebelah tadi. So kaki hijau kita, kaki yang ni, so hijau ini, kita cairkan dia. So kita tekan. Tekan bagi dia rapat. So dah betul. Dah lurus. Kuning ni pun sengit. So cairkan sebelah kaki, kita tekan. Dah lurus. Merah ni okey. Ni pun biru ni pun okey. So bila kita dah betul, kita dah puas hati, barulah kita solder yang sebelah lagi. Letak, bagi solder lead, bagi timah, tarik. Letak, bagi timah, tarik. Soldering iron saya tak bergerak. Soldering iron saya tak bergerak, timah tu saya juga solder saya. Bukan macam ni. Jangan macam ni. Macam ni salah. Macam tu sampai bila dia susah nak panas. Sebab kita larikan. Bila kita larikan soldering iron kita punya pad dan kaki tu akan jadi sejuk balik. So kita kena letak dia. Letak dia dalam 3 saat macam tu. Lepas tu bagi 3 ataupun 2 saat macam tu. Alright. So walaupun soldering iron kita jenis biasa, tapi kalau teknik yang betul, kita takkan ada masalah untuk kita solder. Kita dah solder tadi dah, so kita boleh potong. Siapa yang ada PCB stand, PCB clamp untuk pegang PCB masa solder, so boleh guna. Kalau tak ada, saya buat cara orang yang tak ada lah. Siapa-siapa yang tak ada, so kita boleh je solder juga. Tak ada masalah. Masih lagi boleh dapat soldering yang baik walaupun kita kelengkapan basic saja. Ni satu tak ada. Ambil balik. So tak boleh lari. Tak boleh macam ni. Macam ni salah. Kena letak dan cairkan.
So bila kita dah solder, kita nak rehat, jangan lupa buat tinning, cairkan dia timah kat kita punya soldering iron ni. Lepas tu rehatkan dia untuk kita punya soldering iron kita panjang umur. Kalau tak nanti dia akan cepat rosak, dia akan bocor, cepat oxidize dan sebagainya. Itu kaedah penjagaan. Okey, so kita dah siap dah. Right, kita akan continue pula dengan komponen yang lain pula. Okey, so sekarang kita akan sekarang kita akan pasang buzzer pula. Buzzer pun ada polarity ya. Ada polarity, tengok kaki dia panjang tu positif, ataupun yang ada label ni positif. So mana satu positif Okey. So pastikan masuk dekat bahagian yang betul polarity. So masukkan. Dia bergerak. Okay, kalau bergerak macam ni, kita guna masking tape. Ambil masking tape kita, letak kat sini, kuncikan dia. Kemas-kemas. Okey. Alright, kemas-kemas. Lepas tu terbalikkan dia. Kalau ada PCB stand, boleh clamp. Kalau tak ada pun boleh, tapi pastikan teknik kita betul. Teknik kita betul, ruang kerja kita pun tak berserabut, memudahkan untuk kita gerakkan kita punya soldering iron. So kita solder satu kaki dulu. Bila ada dua kaki ni, solder satu belah dulu. Sebab kita takut dia bergerak. Solder sebelah dulu, letak, lepas tu cairkan. Okey. So jangan duk lari. Cairkan, pergi lagi. Okey. So bila kita dah buat, cabut. Tengok dulu. Tengok. Okey, cantik, lurus. Okey, so kita continue. Jangan terus laju sangat kita solder dua-dua. Tiba-tiba baru kita pasang sengit. So bila kita dah sengit, kita agak sukar untuk kita betulkan bila kita dah solder kedua kaki. Okey, letak dalam 1 2, dia dah panas, letakkan timah. Okey, letakkan solder lead kita. Alright, so kita akan dapat hasil yang baik lah, insya-Allah. Okey, so itu kita punya buzzer. Okey, seterusnya kita akan pasang kita punya voltage regulator. Voltage regulator 7805. Ni apa fungsi dia? Mesti kena tahu So voltage regulator untuk kita nak stabilkan voltage kita. Dia akan dropkan dia. Okey, seterusnya kita akan pasang komponen voltage regulator, iaitu 7805. So 7805 ni merupakan IC regulator yang biasa digunakan untuk kita menurunkan kadar voltage kepada nilai yang kita mahukan. So sebagai contoh kat sini 7805, so dia akan dropkan voltage masukan kepada 5 volt. So kalau kita guna 7809, so dia akan turunkan kepada 9 volt. Manakala kalau kita guna 7806, so dia akan turunkan kepada 6 volt lah. Alright. Cuma keburukan voltage regulator adalah heat dissipation. Maksudnya dia akan buang baki voltage yang dia turunkan tu, okey, yang dia cut off tu, contohnya 12 kepada 5. So 7 volt yang hilang tu akan ditukarkan menjadi heat, heat loss, heat dissipation. So dia akan bertukar menjadi haba. So benda tu bila dia ubah menjadi haba, so kita punya voltage regulator dekat bahagian sini akan sangat-sangat panas. Bila kita sambungkan kepada adapter, sebagai contohnya adapter 12 volt, dia akan dropkan kepada 5. Okey, so memang akan keluar 5 volt, tetapi bahagian ni memang panas. Okey, so kita kena hati-hatilah kalau kita masa kita sambung kepada adapter, hati-hati masa pegang ni. So tetapi walaupun dia panas, ia masih lagi mampu berfungsi dengan normal. So cuma kalau lebih daripada 12, kita mungkin perlukan heatsink. Tapi kalau nak pasang juga heatsink pun, pakai 12 volt nak pasang heatsink, adapter 9 volt pun boleh tak pasang heatsink? Boleh, masih lagi boleh pasang heatsink, tak ada masalah. Okay, so kita kat sini kita ada heatsink. Okay, kat sini kita ada heatsink. So kat sini kita ada heatsink. So heatsink ni kita akan pasangkan kat sini, dan kemudian kita akan skrukan. Okey, kita akan skrukan.
So saiz dia berapa? Saiz skru ni adalah M3 Saiz skru adalah M3 Saiz skru adalah M3 dan dia punya ni panjang dia, length dia boleh ikut dalam 6mm, 1mm pun tak ada masalah, lebih pun tak apa, lebih dari 1mm pun tak ada masalah. So dia cuma akan terkeluar kat bahagian belakang ni lah. Okay. So heatsink ni apa guna dia? Adalah untuk memastikan untuk menambah baik pelepasan haba yang dikeluarkan oleh 7805 ni. Tapi kalau kita pakai USB 5V, so takkan panas lah. Kalau kita pakai adapter yang 9V pun takkan panas. Cuma dia akan panas bila kita guna adapter 12V. Dia akan panas. Okay. Tapi still lagi boleh diterima. Dia cuma kita kalau kita dia tak nak dia panas sangat, kita boleh pasang heatsink macam ni lah. Kalau kita tak pasang pun no problem, masih lagi boleh diterima. 7805 ni masih lagi mampu menampung. Okay. So untuk voltage regulator kita ada 3 pin. Okay, kita akan ada 3 pin. Kita ada input, ground dan juga output. Kita ada input, ground dan juga output. So input kita, okay, so input kita adalah ni kaki input. Kaki input, kemudian yang tengah ni ground dan ini ada kaki output. Okay, so sini akan masuk Vin, ini adalah ground, sini akan ada keluaran 5V lah bila kita lengkapkan litar tu nanti. Okay. Okay. So, okay, kalau kita pasang kat sini, so memang ruang yang saya sediakan ni memang dah ngam dah dengan untuk heatsink kita. Okay, so kita boleh pasang. Kalau tak nak pasang pun tak apa, boleh ke tak nak pasang, boleh, tak ada masalah untuk tak pasang. Okay, so kat sini, so kita boleh solderkan ni. So, kita ambil masking tape kita untuk kita holdkan dia supaya dia tak bergerak. Okay, balikkan dia dan kita akan solder. Okay, bersihkan soldering iron dulu, pastikan bersih, tak ada lebihan-lebihan solder. Okay, tak ada lebihan-lebihan solder. Lepas tu kita akan solder. Okay, so kita letakkan, pastikan kena pada pad dan kena pada kaki. Okay, dalam lebih kurang 2-3 second. So bagi lid, bagi timah. Lepas tu angkat. Yang saya pesan biasa, jangan gerakkan soldering iron. Solder lid saja gerakkan. Okay, letakkan 1, 2, 3. Alright. Okay, so kita dah okay, so kita dah selesai kat sini. Alright. Okay, so itu kita punya voltage regulator. Okay, kadang-kadang kita buat kesilapan. Contohnya macam voltage regulator ni sengit kan, macam mana kita nak ni. Kalau kita tak yakin untuk repair tak apa, tapi kalau kita rasa yakin boleh repair, kita boleh betulkan dia. Sebagai contoh macam ni, dia sengit sikit kan. Okay, dia sengit sikit, dia congik macam tu. So ni tercongik belakang ni, congik belakang ni. Okay, macam ni sengit, so kita boleh betulkan. So kita boleh cairkan kaki dia serentak untuk kita betulkan dia. Sebab kalau kita nak cairkan satu-satu agak susah. So kita boleh cairkan serentak ni. So kita tekan, letak dalam 1 atau 2 second. So kita akan cairkan dia serentak. So kita tekan bagi dia sama. Sikit. Okay. Kalau dia tak mau juga, kita boleh tambahkan sedikit timah ni, sedelik ni. Okay. Alright. So dah okey dah. Okay.
Sengit sikit. Okey. So bila kita dah tu, kita boleh betulkan balik. Kita boleh kemaskan semula. Kita bersihkan kita punya soldering iron. Kita kena cairkan semula. Sebab dia dah ada gap, so dia akan automatically akan terasing lah. Okey. Right. Siap. So lepas kita dah solder, pastikan tambah timah kat sini, lid kita ni, tinning dia punya ni, so kita simpan. Okey, seterusnya kita nak pasang switch. Okey, switch. So switch ni saya tertinggal tadi. Lepas tu ni saya antara yang terawal lah, sebab dia rendah, agak rendah kan untuk kita pasang kan. Okey, so switch kita ada 3 pin. Okey, so dia tengah-tengah tu adalah common. So kiri dan kanan tu adalah pin yang mana-mana kita boleh guna, tak kisah mana-mana, tapi yang penting tengah-tengah mesti kita kena guna sebagai pin common. So saya masukkan dekat dia punya port, agak longgar. So bila agak longgar, kita akan gunakan masking tape lah untuk hold dia. Okey, so bila dia melibatkan kaki macam ni, saya syorkan kita jangan solder terus ke tiga-tiganya. Solder macam LED, capacitor, water regulator tadi, solder satu dulu. Solder satu dulu, letak dalam 3 second, 1 2 3. Okey, angkat. Lepas tu tengok dulu keadaan dia macam mana. Okey, so kalaulah dia lurus, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia sengit, kita cairkan semula dan kita betulkan lah. Okey, ni saya tengok okey, kedudukan dia okey. Alright, so kalau okey, kita continue. Okay, sengitkan, kena tapak, kena kaki, lebih kurang 2 ataupun 3 second. Letakkan solder lid, tekan cair dan angkat. Okey, so tengok ada tak bersambung. Okey, kalau tak ada, so okey. Ni kalau ni kita boleh potong lah, kaki dia agak panjang sikit kan. Okey, so kita boleh potong. Okey, voltage regulator ni pun tadi kita dah siap, kita tak potong lagi, kita boleh potong. Lebih kurang 1 mm. Okey. Alright. Ni. Okey. So pastikan samalah. Sama dia punya balance kaki komponen tu, lebih kurang sama. Dalam 1 mm macam tu. Alright. So kita ada beberapa komponen lagi, so kita akan continue. Okey, seterusnya kita akan solder terminal block dan juga DC jack. Okey, so kita terminal block kat sini. Terminal block kita adalah jenis two way untuk positif dan negatif. So bahagian ada untuk masukkan wire ni kat depan lah. Okey. Kemudian kita ada DC jack. Okey, DC jack. DC jack kita punya DC jack kita adalah jenis 2.1 mm, tak salah saya. Alright, so kita akan sambung kat sini, letak kat situ. Okay, so dia bergerak, so kita kena masking tape sikit lah, untuk bagi dia jangan jatuh. So kita masking tape sikit, so kita boleh lekatkan dia lah kat mana-mana. Okay, kita masking tape kan dia kat sebelah ni, boleh. Okay, dan DC jack ni pun kita selitip sikit bagi dia jangan bergerak. Okey, so bagi dia jangan bergerak lah. Alright. Okey, so pastikan kaki dia terkeluar. Tengok macam ni, tak keluar kan, so maksudnya dia tak pernah rapat tu. So kita masukkan balik.
dan masking tip kan dia. Okey. Okey. Alright, tu dah keluar lah. Okey, so kita solder dia. Okey, solder dia. So soldering iron kita pastikan bersih dulu. Bersihkan dulu dengan span basah ataupun dengan solder tip cleaner yang sesuai. Okey, so kita solder sebelah saja dulu Okey, so untuk elakkan kesalahan, solder sebelah dulu. Sebelah. Okey. Kemudian yang ni pun kita solder sebelah dulu. Untuk DC jack ni kena buat banyak sikit. Okay, sebab dia punya pad dia besar. Okey. Okey, untuk rehatkan kita punya iron, soldering iron, so tipkan sikit. Okay, letak. Lepas tu kita tengok kita punya ni. Okey ke tidak? Okey, yang ni okey, yang ni okey. Dia punya terminal block okey, tak sengit. Yang ni sebab dia tak selesai lagi kan. Dia sedikit sengit lah. Okey, tapi tak apa. Normal. So kita kena tekan sikit lah masa kita nak solder nanti. Alright. Okey, so kita solder sebelah lagi. So letakkan dalam 3 second, lepas tu bagi dia. Alright. Okay. So ni sedikit tak rapat lah ni nampak ni sedikit tak rapat ni DC jack ni. Tapi kita cairkan balik, lepas tu kita tekan. So kita cairkan balik. Kita tekan. Okay. Nampak dia keluar lebih sikit. So tengok dah okey dah. Okay, DC jack kita dah rapat dengan board. Okay. So bila dah rapat, dia dah hold, so kita boleh continue solder yang lain. So letakkan sengit, pastikan tapak dan kaki dia panas. Lepas tu kita letakkan solder lead kita, bagi sampai dia menutup setiap bahagian. Okey, sengitkan, pastikan kena pad dan juga ke kaki. Lepas tu letakkan solder lead kita. Okey. Ni kalau ada rongga macam ni, kita boleh touch up semula. Alright. Okey. Siap. Okey. So ni adalah bahagian apa? Ni adalah bahagian power supply. So ini adalah bahagian power supply. Ini adalah bahagian power supply. V-in akan masuk kat sini ataupun masuk dekat sini. Ada dua pilihan. DC jack pun boleh, terminal block pun boleh. Okey. So kita ada switch on off. So bila kita onkan dia, barulah V-in akan masuk ke water regulator dan akan ubah dia menjadi 5 volt. Dan kita ada LED untuk power dan juga capacitor untuk filter kita punya ripple daripada kita punya output daripada V-in dan juga output daripada voltage regulator. So ini adalah output komponen LED, buzzer, dan ini perintah ni adalah untuk LED ni lah. Okay, so kita actually dah siap sebahagian. Ada lagi bahagian lain, kita tinggal pin header dan juga ada USB kat sini. Okay, alright, kita continue.